wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Kelantan, Johor dan Kedah. Sehingga 21 September, seramai 410,489 remaja telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 dengan Sabah merekodkan bilangan tertinggi iaitu 140,890 remaja. Sarawak 85,291 remaja, Kedah 31,294, Kelantan 17,413, Johor 27,936 dan wilayah Persekutuan Labuan 2,515. Sebagai usaha memperluaskan akses kepada vaksin COVID-19, selain dari pemberian vaksin DPV sekolah, klinik kesihatan dan klinik swasta, sebanyak 156 buah PPV awam dan integrasi akan beroperasi untuk menjalankan PICK remaja bermula 23 September sebelum PPV tersebut ditutup secara berperingkat selewat-lewatnya 15 Oktober 2021. Tambahan bilangan PPV yang terlibat dalam PICK remaja akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Pelaksanaan pemberian vaksinasi PICK remaja di 156 PPV awam dan integrasi akan dilaksanakan secara janji temu melalui MySejahtera, walk-in dan juga vaksinasi berjadual. Remaja di sekolah asrama di bawah KPM, MARA termasuk murid OKU di asrama akan diberi janji temu melalui MySejahtera di mana mereka akan dapat janji temu ke PPV yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Ibu bapa kepada remaja yang bersekolah di sekolah harian, penjadualan vaksinasi dibuat bagi sekolah-sekolah yang telah dipadankan dengan setiap PPV secara giliran mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan. Jadual vaksinasi yang telah dipersetujui oleh pejabat kesihatan daerah dan pejabat pendidikan daerah akan dikeluarkan oleh pihak sekolah masing-masing kepada remaja dan ibu bapa. Remaja yang tidak bersekolah boleh walk-in ke PPV yang menjalankan PICK remaja tanpa janji temu. Remaja OKU akan diberi vaksinasi seperti berikut. Remaja OKU di sekolah harian dengan ketidakupayaan masalah pendengaran, penglihatan dan masalah pembelajaran akan diberi janji temu mengikut penggiliran sekolah di PPV. Remaja OKU bersekolah dengan ketidakupayaan masalah tingkah laku seperti ADHD, autism dan masalah mental akan diberi vaksinasi di hospital atau klinik kesihatan. KPM akan menyenaraikan remaja OKU dalam kategori ini untuk diberi janji temu di fasiliti kesihatan. Remaja OKU yang menghadiri pemulihan di pusat-pusat pemulihan dalam komuniti akan diberi vaksinasi sama ada melalui program jangkau luar ke pusat pemulihan dalam komuniti atau fasiliti kesihatan. Remaja OKU terlantar di institusi diberi vaksinasi secara program jangkau luar, manakala OKU terlantar di rumah akan menerima lawatan anggota kesihatan atau NGO untuk pemberian vaksin di rumah. Remaja yang bersekolah di sekolah swasta, termasuk sekolah agama, tahfiz dan mubalik atau sekolah antarabangsa, akan menerima vaksinasi di PPV sekolah sama ada melalui vaksinasi berjadual atau program jangkau luar oleh KKM atau SCO atau pengamal perubatan swasta atau secara janji temu ke klinik swasta terpilih. Bagi remaja yang berumur di bawah 18 tahun dan sedang menuntut di IPTA atau IPTS, mereka dibenarkan walk-in ke semua PPV yang masih beroperasi dan menggunakan vaksin Pfizer pada ketika ini dengan menunjukkan pengenalan diri sebagai pelajar IPTA atau IPTS. Ibu bapa atau penjaga adalah bertanggungjawab untuk memastikan anak mereka diberi vaksin COVID-19 dengan melakukan perkara-perkara berikut. Membaca dan memahami maklumat mengenai vaksin Pfizer sebelum menandatangani 2 salinan borang kebenaran vaksinasi dan menyerahkan borang kepada anggota kesihatan pada hari janji temu. Selain dari membawa anak ke PPV mengikut jadual vaksinasi yang telah ditetapkan untuk sekolah anak, ibu bapa juga berperanan memaklumkan pihak sekolah sekiranya anak tidak sihat, tidak hadir pada masa jadual vaksinasi di sekolah supaya janji temu dibuat. Salah seorang ibu bapa atau penjaga diminta menemani remaja ke tempat vaksinasi bagi tujuan mengesahkan status kesihatan anak pada hari vaksinasi
memberi kebenaran intervensi sekiranya diperlukan, mengawasi status kesihatan anak selepas tamat tempoh pemerhatian oleh petugas kesihatan. Ibu bapa yang tidak boleh hadir sesi vaksinasi boleh mengisi borang perwakilan ibu bapa penjaga kepada individu membawa remaja menerima vaksin COVID-19. Bagi mendapatkan sijil digital vaksinasi untuk anak, ibu bapa dan penjaga kepada remaja digalakkan mendaftarkan anak mereka sebagai tanggungan di dalam MySejahtera. Dan remaja yang mempunyai telefon pintar boleh mendaftar MySejahtera atas nama mereka sendiri. Bagi memastikan institusi pendidikan swasta menerima vaksinasi dalam masa terdekat, pengetua sekolah hendaklah mendaftarkan institusi mereka di portal Vaksin Anakku. Data yang terdapat dalam portal diperlukan bagi merancang jadual vaksinasi COVID-19 dalam institusi swasta. Terima kasih. Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, telah merangka satu plan komprehensif pembukaan semula sekolah berdasarkan Pelan Pemulihan Negara PPN. Sebagai persediaan menjelang pembukaan sekolah, KPN bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, untuk melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja, PIK remaja, kepada murid berumur 12 hingga 17 tahun. Program ini dilaksanakan secara berperingkat mengikut lokasi sekolah dan jadual akan disediakan secara bersama-sama oleh pihak sekolah, pejabat pendidikan daerah dan pejabat kesihatan daerah. PIK remaja sedang berlangsung di seluruh negara melibatkan 868 buah pusat pemberian vaksin atau PBV awam serta PBV sekolah dan institusi pendidikan. Guru dan anggota kumpulan pelaksana ataupun AKP sekolah akan turut membantu dalam pelaksanaan PIK remaja di PBB sekolah yang terlibat. Untuk 868 PBB, jumlah sukarelawan yang terlibat termasuklah guru AKP adalah seramai 13,695 orang. Terima kasih. Selamat petang, Datuk. Soalan pertama ialah jika ada murid tidak mengikut jadual ditetapkan dan mereka terus walk-in ke PPV, adakah mereka akan dibenarkan untuk ambil vaksin? Soalan kedua ialah adakah sekolah menengah persendirian Cina termasuk dalam kategori sekolah swasta, mereka akan dapat jadual atau mereka kena walk-in? Terima kasih. Jika ada pelajar yang tidak dapat hadir semasa vaksinasi sepatutnya dijadualkan, maka mereka mestilah memberitahu pihak sekolah dan jadual baru akan diberikan dan mungkin akan diberikan di sekolah ataupun kepada pengamal perubatan swasta yang berdekatan. Second question. Ya, saya rasa prinsip yang cukup penting yang kita pegang adalah kita inginkan seramai yang mungkin pelajar atau murid yang dapat menerima vaksin dalam masa yang terdekat. Jadi kita tidak memilih jurusan mana, kumpulan mana, tetapi lebih kepada menjuruskan kepada pembukaan semula sekolah, iaitu khususnya tingkatan 6 sebagai contoh ataupun kelas peperiksaan yang perlu balik ke sekolah untuk buat persediaan untuk peperiksaan. Itulah prinsip yang utama yang kita pegang. Ya. Hello. 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 Yes. Hello. Check. Testing. Hello.
Okay, can you hear me? Okay. Soalan pertama ialah berkenaan bilakah notifikasi temu janji diberikan dan adakah temu janji akan diselesaikan sebelum sekolah bermula jika difokuskan kepada anak-anak yang kluster exams ni. Terima kasih. Temu janji sepatutnya seperti dirancang akan diberikan secepatnya. Pihak PKD dan juga PPD akan berjumpa dan menetapkan secepat mungkin. Sebab apa, listnya dah ada. Saya dah pesan, dah bagi tahu tadi 5,964 sekolah telah mendaftar dengan vaksin anakku. Maka pihak PKD dan PPD di daerah itu akan secepatnya berbincang dan akan mengeluarkan appointment secara berjadual kepada sekolah-sekolah yang sudah bersedia. Dan ini akan diteruskan dengan jadual-jadualnya sehingga mencapai macam apa yang puan tanya tadi berkenaan dengan mereka-mereka yang akan menghadapi peperiksaan. Seperti yang kita tahu, program PICK remaja ini mensasarkan 32 juta pelajar dan pelajar-pelajar dari umur 16 dan 17 ini diberikan keutamaan sebab mereka akan menduduki peperiksaan pada hujung bulan 10 ini. Khususnya mereka dari tingkatan 6 semester 2. Jadi ini adalah sasaran pertama kita. Walau bagaimanapun JKJB telah memberikan kelulusan yang kita akan memberi suntikan kepada semua daripada 12 tahun hingga 17 tahun. Terima kasih. Sorry Datuk, just nak double confirm. So when sekolah dah dibuka, adakah anak-anak yang perlu ke sekolah, boleh ke sekolah ke ataupun dia akan tertakluk kepada temu janji dia? Maknanya dia akan continue hybrid classes ke? Sebab sorry, maksud saya untuk yang 16 ke 17 tahun belum lagi divaksin dan sekolah pula telah bermula dah buka. So maknanya diorang perlu ke sekolah ke atau tunggu dulu di rumah? Saya dipahamkan bilangan pelajar 16 dan 17 ni tak ramai. 100,000 lebih. If you have the figure, 100,000 lebih. Dan kita sangat confident ini dapat dilakukan sebelum 3 bulan 10 lah sekolah dijangka buka. Jadi insyaAllah yang kata 16 belum divaksin tu sebab tak cukup masa itu insyaAllah tidak akan berlaku. Kecuali lah anak-anak tu tidak mahu divaksin. Itu cerita lain lah. Sekarang ni tadi kita dah nyatakan kita dah suntikan telah dibuat 410,000. Itu semalam. Dan mungkin hari ini dah mendekati 500,000. Jadi insyaAllah kita yakin program ini yang kita kena laksanakan dengan tamatnya sebelum hujung tahun ini akan berhasil. InsyaAllah. Datuk, soalan saya, untuk PIK remaja yang akan bermula esok, berapa ramai remaja ataupun murid yang telah menerima tarikh janji temu dan ataupun suntikan esok? Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, seperti yang semua orang tahu, bahawa PICK remaja ni telah kick off-nya 2 hari lepas. 20 hari bulan. 20 hari bulan 9. Dan kita telah memberikan penerangan selepas itu dan ada press statement dan hari ini ada press conference dan kita telah berbincang yang stakeholders yang penting iaitu KPM, kita telah berbincang. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahawa memberikan jadual appointment pada pelajar-pelajar akan bermula secepat mungkin. Saya percaya, saya dipahamkan dah keluar. Setengah-setengah sekolah sudah di daerah-daerah di negara ini sudah keluar. Appointment diberikan pada pelajar-pelajar untuk menghadiri PPV mana dan bila untuk diberi suntikan. Ya. Sebenarnya arahan telah kita keluarkan melalui PPD iaitu pejabat pendidikan daerah kepada sekolah untuk disalurkan kepada ibu bapa dan guru untuk memastikan kejayaan kepada program PIK remaja ini.
Assalamualaikum Datuk. Datuk, setakat semalam lebih 410,000 telah menerima suntikan dos pertama. Setakat ini kita ada yang menerima kesan-kesan sampingan. Adakah mereka ni ada kesan sampingan ringan sahaja atau macam mana? Ada data mengenai perkara itu, Datuk? Ya, setakat ini tidak ada kesan sampingan yang serius dan besar yang dilaporkan. Seperti yang kita tahu, setakat yang PICK yang telah laksanakan di negara kita ini dan telah mencapai 80% terhadap vaksinasi, kita tidak ada kesan sampingan ataupun AEFI lah, kan? AEFI yang serius berlaku. Jadi kalau sekadar pelajar-pelajar komplain berkenaan dengan bengkak sikit ke, ada demam sikit ke, ataupun ada sakit ototnya, lenguh-lenguh dan sakit kepala dan sebagainya, maka gejala-gejala ringan ini memang banyak berlaku dan akan hilang dalam 1 hari atau 2 hari dengan hanya memakan ubat biasa saja. Apa dia? Oh, Okey, Haris Malaysia Kini, standby. Okey. Jadi jawapan. Okey. Salam Datuk. Satu soalan bagi Dr. Ma. Adakah kementerian telah memutuskan bahawa hanya pelajar yang lengkap dengan vaksin dibenarkan hadir ke sekolah apabila sekolah dibuka nanti? Dan soalan kepada Datuk, bagi pelajar yang tidak sesuai untuk menerima vaksin Pfizer, adakah mereka boleh pilih, ada pilihan lain untuk mereka atau tidak? Apakah jenis vaksin yang sedang dikaji dan juga apakah perkembangan Sinovac yang sedang menunggu kelulusan dari NPRA? Setakat ini hanya satu vaksin yang telah diluluskan secara bersyarat, iaitu Pfizer. Vaksin-vaksin lain masih belum diluluskan dan saya dipahamkan Sinovac, CoronaVac ni telah dihantar kepada NPRA untuk dibuat kajian dan sebagainya sebelum dapat diluluskan. Jadi jika seorang pelajar tidak dapat menerima vaksin kerana severe allergic, maka vaksin itu tidak dapat diberikan. Jadi ada 3 perkara ni. Mana satunya ialah pelajar mendapati allergic yang serius, maka mereka tidak dapat diberikan, ataupun mereka ni immunocompromised, yang ada penyakit kanser dan sebagainya, yang makan ubat yang menyebabkan badannya menjadi lemah. Dan yang ketiganya adalah pelajar-pelajar yang seseorang yang mempunyai bleeding tendency, ada mudah perdarahan dan sebagainya, maka tidak dapat. Sebab itulah antara objektif kita membuat PICK remaja ni ialah untuk kita nak melindungi pelajar-pelajar supaya jangan ada jangkitan yang serius, supaya jangan ada kematian, jangan ada kluster, jangan ada masalah jangkitan penularan di sekolah. Yang pertama. Yang kedua ialah untuk melindungi pelajar-pelajar yang tidak dapat menerima vaksin. Ada pelajar-pelajar atas perkara perubatan tidak dapat menerima vaksin. Vaksin-vaksin lain belum lagi menghantarkan dosia umpamanya untuk buat dikaji oleh NPRA. Saya nak buat pembetulan sikit tadi yang soalan berkenaan dengan 16 dan 17 tahun tu. Yang dikatakan 3.2 juta tu, 1.2 juta adalah daripada 16 ke 17. Manakala 2 juta lagi adalah daripada 12 hingga 15. Jadi adakah pelajar-pelajar 16-17 tahun yang tidak menerima vaksin boleh ke sekolah atau tidak, itu bergantung kepada apa yang saya katakan sebab-sebab dia tidak menerima vaksin itu. Walau bagaimanapun adalah menjadi hak seseorang untuk belajar. Dan saya percaya KPM mesti ada cara untuk mengendalikan pelajar-pelajar yang tidak dapat menerima vaksin ataupun yang tidak mahu menerima vaksin. Ya, jadi mengenai persoalan ini memang kita telah bincang panjang lebar dan kita sedia maklum bahawa seorang pelajar atau murid mempunyai hak untuk belajar dan tiada sebab kita refuse atau tolak
atau tidak membenarkan mereka untuk balik ke sekolah untuk belajar. Cuma kita akan mengadakan kaunseling dan sebagainya khususnya kepada ibu bapa mereka. Saya rasa untuk seorang murid itu kalau dia enggan nak menerima vaksin biasanya bukan kepada murid sendiri tetapi lebih kepada ibu bapa. Ya, jadi mana untuk di masyarakat luar sana memang ada sebilangan kecil yang mungkin belum bersedia ataupun menolak vaksin, tetapi saya rasa berbagai cara akan kita ambil untuk membantu menerangkan kepada mereka keperluan untuk menerima vaksin ini untuk ataupun demi keselamatan anak-anak mereka ni. Terima kasih. Malaysia Kini, Haris, silakan Zoom. Ada. Hello. Soalan untuk Dr. Mah. Saya Haris dari Malaysia Kini. Okey, saya ada dua soalan yang berkaitan dengan topik mengenai pelajar yang tidak vaksin ni. Okey, apa perancangan KPM untuk pelajar-pelajar yang enggan ataupun tidak boleh menerima vaksin ini apabila mereka pulang ke sekolah? Memang daripada segi prinsipnya semua berhak untuk pelajaran, tapi apakah perancangan sama ada mereka ini akan diasingkan daripada pelajar lain di kelas yang tersendiri atau bagaimana? Dan bagaimana pula dengan pelajar-pelajar yang ambil vaksin tapi yang ibu bapanya bimbang kerana ada pelajar lain yang tak nak vaksin datang ke sekolah, adakah mereka ini juga dibenarkan untuk tidak hadir ke sekolah kerana bimbangkan jangkitan seperti yang sebelum ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya rasa kita masih pada peringkat yang sangat awal lah untuk vaksinasi untuk golongan remaja ini ataupun murid sekolah. Jadi kita pun tak pasti ada berapa peratus atau berapa ramai yang enggan menerima vaksin ini. Jadi saya rasa pada keseluruhannya kumpulan atau bilangannya tidak akan ramai. Ya, jadi untuk itu kita akan perhatikan dan monitor dengan secara rapat dan teliti. Itu yang pertama. Jadi keduanya, sebagaimana telah saya terangkan tadi, berbagai cara akan kita buat untuk counsel, memberikan keterangan untuk membantu ibu bapa yang mungkin belum sedia lagi untuk menerima vaksin ini supaya mereka akan lebih bersedia untuk anak-anak mereka menerima vaksin. Kesemuanya kita buat adalah demi keselamatan anak-anak murid kita. Terima kasih. BFM, Xin Ying from Zoom. Yes, hi, from BFM here. Untuk remaja yang tiada telefon pintar atau tiada ibu bapa penjaga untuk daftarkan mereka sebagai tanggungan dalam aplikasi MySejahtera, bagaimana mereka boleh dapatkan sijil vaksinasi? Adakah mereka boleh guna saja kad fizikal yang didapati di PPV sebagai bukti vaksinasi? Yang tu soalan pertama. Untuk soalan kedua, akan adakah penyediaan dari segi sekolah atau guru-guru untuk bagi sesi taklimat yang general ke di sekolah? Adakah KKM akan sediakan suatu pelan penerangan or guide to explain to the classes in school, khususnya di sekolah pendalaman? Saya dapat tahu Dr. Mada terangkan ada counselling, tapi yang tu macam one-on-one kan, dia bukan secara general satu taklimat, adakah? Terima kasih. Jadi untuk KPM, kita memang sedia mengadakan pelbagai cara hebahan untuk membantu ibu bapa dan sekolah untuk mencapai matlamat paling ramai murid yang menerima vaksin ini. Jadi untuk itu ataupun ke arah tersebut, kita memang telah merancang untuk menghantar berbagai bahan-bahan hebahan dan juga keterangan untuk membantu ibu bapa menerima maklumat yang betul, yang semaksimal yang boleh untuk menggerahkan dan memastikan mereka bersetuju untuk anak-anak mereka untuk menerima vaksin. Terima kasih.
Sorry, untuk yang bukti vaksinasi, the digital certificate. Untuk bagi mendapatkan sijil digital vaksinasi untuk anak, ibu bapa ataupun penjaga jika tidak ada ibu bapa, pada remaja digalakkan mendaftarkan anak mereka sebagai tanggungan di dalam MySejahtera. Maknanya kalau anak tu tidak ada telefon pintar, maka penjaga mesti melaksanakan dengan meletakkan sebagai dependent dalam MySejahtera. Jadi mereka akan dapat sijil vaksinasi daripada situ. Jadi kalau remaja itu mempunyai telefon pintar, maka dia boleh melakukan pendaftaran ini dengan caranya sendiri. Jika mereka tidak ada semua ini, maka setelah disuntik mereka akan diberikan kad fizikal. Kad fizikal itu ada sebagai bukti bahawa suntikan telah diberikan. Ini perlu dibawa lah di mana dia pergi untuk ditunjukkan. Okey. Terima kasih. Satu soalan lagi. One last question. Doktor, doktor dan juga dua doktor. Saya nak tanya, sebelum ni YBKJ ada menyatakan bahawa daripada segi orang yang enggan vaksinasi ni, the stick approach dan carrot and stick approach ni untuk memaksa vaksinasi ni masih lagi on the table lah, cuma belum digunakan. Bagaimana pula dengan guru-guru dan pelajar sekolah yang vaksinasi, adakah ia masih on the table, cuma masih belum digunakan, ataupun memang KPM dan KKM tak akan menggunakan approach memaksa langsung? Ini pelajar tak mau disuntik. Guru ataupun guru-guru. Dua-dua. Guru ya. Maknanya ibu bapa tidak memberi kebenaran untuk suntikan vaksin. Itu ke soalan? Haris minta ulang semua soalan Haris. Dengar. Dengar. Tak dapat soalan. Okey, sebelum ni YBKJ ada menyatakan bahawa beliau masih lagi belum menggunakan approach untuk memaksa, tapi it's not totally off the table. Jadi adakah approach sebegini masih juga on the table untuk guru-guru dan juga pelajar? Adakah ia akan dipertimbangkan sekiranya ramai yang enggan? Terima kasih. Jadi saya sudah menjawab apa akan kita buat ataupun apa tindakan yang kita ambil terhadap murid yang ibu bapa mereka enggan membenarkan vaksinasi untuk mereka. Jadi berbalik kepada soalan guru yang anti vaksin ataupun menolak vaksinasi ini. Jadi guru yang memilih untuk tidak menerima vaksin akan diberikan tugas lain di sekolah. Jadi tindakan sewajarnya akan diambil seperti arahan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi kita masih menunggulah keputusan daripada JPA dalam hal ini. Tes. Kita ada ramai parents yang sekarang tengah resah. Dia tak tahu bila anak dia akan dapat appointment, dia belum dapat apa-apa makluman daripada sekolah bila dia dah dapat vaccination. So kita ada juga situasi macam dekat Penang semalam, parents bawa anak-anak untuk walk in dan diberitahu sebenarnya belum. So mungkin KKM boleh beri macam jaminan bagi tahu mereka apa hala tuju dia sebenarnya, siapa yang akan dapat bila, dan for example umur 15 ke 12 tu kalau mereka bukan keutamaan, dijangka bila mereka akan dapat some sort of makluman. Thank you. Terima kasih. Yang pertamanya saya nak nasihatkan pada semua ibu bapa, jangan bimbang, jangan takut, tak payah panik, tak payah rasa gelisah. Yang pertamanya kita ada vaksin untuk semua orang. Sekarang ni kita ada vaksin. Pada dulu kita mendaftar, kita tak dapat appointment sebab kita tak ada vaksin yang kita beli tak sampai lagi. Sekarang ni vaksin ada mencukupi untuk 32 juta. Yang pertamanya. Dan menjadi target kita ialah tidak ada anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang akan tercicir.
ini kita akan pergi. Sebab tu kita pergi outreach, jangkau luar, ke dalam pedalaman, ke tempat anak-anak yang terlantar, yang tidak ada di residensi. Ini dua benda jangan bimbang. Yang ketiganya, kita bergerak pantas. Seperti saya sebut tadi, launching 20 bulan 9. Hari ini 22 bulan 9. Esok kita mula PPV awam dan integrasi. Dan saya sebut tadi, kita telah pihak PPD dan PKD akan duduk secepat mungkin dengan data yang dapat daripada vaksin anakku yang telah didaftarkan oleh pihak sekolah dan akan memberikan appointments kepada mereka. So don't worry, don't rush. Jangan rush ke PPV mana-mana dan akhirnya kena reject dan kita rasa tak seronok, rasa marah. Itu tak patut berlaku. Saya nak nasihatkan pada ibu bapa semua, jangan berlari pergi ke PPV. Jangan tunggu arahan. Sebab apa? Untuk anak-anak sekolah harian, mereka akan mendapat appointment punya masa dan tempat yang akan diadakan oleh pihak sekolah. Jadi benda ni jelas dan terang. Tak payahlah kita kelang kabut. Dan semua anak-anak ni target kita ialah untuk diberi double dose, dua-dua dos sebelum hujung tahun ini. Tapi soalan tu soalan yang penting lah. Terima kasih. Okay. Thank you very much. Terima kasih.